dalam bidang kewangan dan corporate advisory, learning development dan strategic consulting. Sepanjang 22 tahun ini dia telah berkhidmat dalam pelbagai posisi dalam kewangan lah. Dia juga merupakan certified business mentoring for mentor from Entrepreneurship Development Institute of India dan Cert Entrepreneurship in Emerging Economics of Harvard Business School. Tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Tuan Haji Faisal lah untuk memulakan sesi kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Azwa. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Nampak skrin ni? Saya terus share skrin. Hari ni nampak tak skrin ni? Saya share slide. Tuan Azwa nampak tak? Tak nampak ke? Skrin yang saya share ni tak nampak? Okey, ada. Saya nampak. Tak nampak. Tak nampak clear, ada nampak sikit-sikit macam tu. Okey, sekejap ni saya sharekan dia slide. Slide nampak? Dah keluar belum? Slide nampak. Nampak. Okey. Muka saya nampak tak nampak Tak. Okey, muka saya tak apalah, saya buka on and off lah Okey, baik. Terima kasih kepada Sekretariat UMT khususnya Dr. Nizam dan rakan-rakan UMT serta rakan-rakan sekalian. Kita terus kepada topik hari ini Okey, COVID-19 dan senarai semak untuk perkara relevan di era krisis COVID-19. Okey, umum kita mengetahui di mana COVID-19 ini merencatkan has stand still the business and community people's life as a whole. Kalau boleh, dengan izin saya nak minta saya gunakan bahasa Malaysia dengan English sekali boleh saya campur-campur Okey, dia merencatkan kehidupan seharian kita lah, bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Dan kalau kita baca setiap hari for the past like 2 months ago, so there's no other than the negative news, I would say. Not to say negative, but the realities of what SME are facing out there, which is the survival of the SME. Okay, the survival of the SME. Name it, bila kita sebut tentang SME ni, kita bercerita tentang those makcik-makcik yang jual makanan tepi jalan, hinggalah kepada syarikat yang staff sampai 200-300. So definition of SME itself sangat luas Ada mikro, sederhana dan besar. Okay, kita ambil dalam konteks overall SME itself. So many of us know that SME, the industry, not just SME, it hits badly on certain industry, especially those in hospitality, airline, those among yang affected the most. While ada juga yang flourish, contoh dalam konteks retail, F&B business, those are the flourish business dalam konteks itu. Okay, without further ado, let me go through this. My first time ni pakai Webex allow me to. Okay. As for today, saya nak fokuskan kepada senarai semak ataupun checklist kepada SME sebagai panduan. Okey, dalam konteks business advisory, senarai semak ni panjang. They call it stress test, mitigation factors. Senarai semak ni panjang. Jadi itu mengikut jenis dan saiz perniagaan. Okay? Complexity of the business and organisation itself. Okay, kalau semakin kecil syarikat tersebut, of course semakin mudah untuk kita semak, senarai. Saya akan gunakan banyak bahasa, diminta untuk guna banyak bahasa ganu ni. Okay, untuk manfaat semua. Okay. Jadi dalam konteks ini, saya kecilkan dan zoomkan terus kepada konteks SME. Hello, ya? Yeah? I think the admin has to mute or
mute the image and voice of the participants so that start the okay, coming back to this, senarai semak ni bermula dalam konteks SME ni saya kecilkan, saya kecilkan zoomkan. Maksudnya sini senarai semak ni tak semestinya ini yang paling tepat ataupun senarai semak lain yang paling tepat tak. Kita berdasarkan pengalaman kita, we zoom down, we take what are the things most crucial yang paling relevan pada konteks SME. Sebab SME yang kecil ni terlalunya setupnya tidak terlalu complicated, tidak terlalu complicated. Senarai semak ni, senarai pertama adalah sebenarnya untuk mudah cara pada SME ni senang saja. Dia kena ambil buka buku, ambil kertas kosong 1-2 kertas. Dia mula senaraikan apakah kesan-kesan yang berlaku pada tahap keseluruhan tu. Lepas tu anggaran nilai pada perniagaan tersebut. Dia mula senaraikan. Itu yang paling penting. Yang paling penting utama adalah senaraikan. Kita nak kena tulis satu-satukan dulu. Contoh mikroekonomi peniaga yang ada baru sewa office 1-2 dekat di contoh di Kuala Lumpur, senaraikan. Bila kita dah senaraikan semua tu, apa yang kita rasa, apa faktor yang paling terjejas tu, kemudian baru kita buat strategi mitigasi sebenarnya. Dia tidak kompleks dalam konteks SME berbanding dengan syarikat besar. Syarikat besar banyak elemen yang kita perlu semak, cek berbanding SME. Jadi kalau SME ni bila kita senaraikan apakah kebarangkalian kesengsaraan perniagaan yang bakal berlaku tu, senarai satu persatu daripada yang paling serius kepada yang kurang serius. Di sebelah petak dia tu kita terus boleh tulis, anda boleh terus tulis apakah strategi untuk mengatasi. Sebenarnya kita terus boleh tulis, boleh senaraikan. Kita letak tepi dalam konteks ketepatan, betul ke tak dulu. Kita cerita pasal tentang menyenaraikan dulu, list it down first. Itu dalam konteks pertama. And then yang kedua adalah buka balik dalam konteks business model canvas. Sebab BMC ni terpakai dalam lebih relevan kepada konteks kebanyakan bisnes dekat luar sana, tapi lebih relevan kepada SME sebab SME ni selalunya ownernya di kalangan 1-2 orang, 3 orang. Dia pemilik di dalam directors. Jadi boleh buka pada business model canvas yang asal, yang mula-mula kita buka niaga dulu ataupun tengah-tengah sedang kita berniaga, kita ada business model canvas. Kita buka pada makro dengan PKS ni, kita bukakan dia, kita tengok kotak-kotak tersebut dan kita mula check satu persatu. Untuk yang belum jelas apa tu model canvas ni, sebab BMC ni, business model canvas ni ada banyak elemen sebenarnya, dan juga bukan setakat elemen, ada banyak mazhab-mazhab ni. Jadi mazhab yang simple adalah contohnya seperti satu piece of paper dalam satu kertas ini. Kita letakkan kotak-kotak elemen seperti ini. Kita masukkan elemen-elemen apa, functional elemen yang ada dalam konteks perniagaan anda. Selalunya dalam SME kecil ni dia tak ada HR function, dia tak ada human resource division contoh. Dia tak ada production division, dia tak ada division tu, dia tak ada. Dia ada sesuatu yang agak straightforward saja. Jadi dalam satu keping kertas ni boleh rewrite, boleh tulis kembali the BMC tadi, masukkan dalam kertas. Dalam konteks contoh, apakah masalah yang ada, apakah solution yang boleh, apakah masalah, di manakah masalah, masalah di marketing ke, masalah di storage yang banyak ke, cost, di manakah masalah-masalah tersebut yang paling banyak. Selain daripada masalah kewangan dulu, kita letak tepi, sebab masalah cash flow ni, masalah talian hayat. Tapi talian hayat ini sebenarnya dia macam kita pakai oksigen. Dia macam kita pakai oksigen. Bila kita pakai oksigen ni, kita bolehlah bernafas seketika 1-2 jam. Lepas 1-2 jam, oksigen tak akan habis. The issue is that what happen when the oxygen start to like erodes. Dah mula habis, apa yang berlaku pada perniagaan kita. Itu yang kita nak check BMC, sebab apa yang kita nak check adalah what happen bila oksigen ni habis, kita nak tengok balik. Adakah dalam BMC kita ni, adakah marketing kita relevan lagi selepas ini? Adakah produk kita relevan lagi tak selepas? Adakah cost struktur cost kita relevan lagi? Adakah
pembekal kita relevan tak lagi? Adakah pembeli kita relevan tak lagi? Contoh saya bagi peluang, saya bagi satu contoh. Okey, SME yang berniaga di satu pekan ataupun di bandar kecil. Okey, dia menjual satu barangan, contoh, saya tidak uh, uh, I don't mean to create fears to these sectors, tapi saya ambil contoh. Contoh barang-barang yang ataupun peniaga yang bukan berniaga dalam konteks barang-barang yang keperluan, maknanya lebih kepada barang yang kehendak. Contoh katalah kedai fashion, kedai kasut yang berfashion. Okey, dalam konteks, katakanlah dalam konteks kekalutan PKP sekarang, dalam kekalutan uh, uh, boleh dikatakan kekangan ekonomi sekarang ini, untuk 6 bulan ke hadapan, kita dah boleh jangkakan bahawa demand, permintaan kepada barangan yang berbentuk kehendak ini, barangan yang bukan berbentuk the needs, keperluan ini akan mengalami kejatuhan. Walaupun PKP dibuka semula, Sebab apa? Sebab penggunanya adalah di kalangan orang-orang yang bekerja. Orang-orang bekerja ini kebanyakan, sebahagian besarnya di-employed oleh SME. Ini statistiknya. Sebahagian besar pekerja di Malaysia digajikan oleh SME. Sebab pekerja kita hanya 1 juta lebih saja di sektor awam. Hampir 7 million ada dengan SME. Jadi dari konteks ini, adanya pekerja-pekerja ini, apabila SME ataupun majikan mengalami masalah, kuasa beli akan terjejas. Rakyat akan mula berfikir untuk to limit their expenses, untuk hadkan perbelanjaan. Jadi bila hadkan perbelanjaan ni, the first thing that they will go is only for the basic necessities saja. Basic necessity. Jadi kalau saya dalam konteks SME, saya berniaga contoh kedai fashion, kasut dan sebagainya, maka bila saya lawati balik my BMC, saya dah boleh tahu macam mana pattern ataupun trend, consumption trend, demand dalam konteks barangan yang saya niaga ini. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, kena pergi balik kepada BMC anda, kena tengok balik nature of business, kena tengok balik struktur marketing, contoh, struktur cost, struktur production, struktur klien. Mungkin klien yang kita ada ni dah tak ada. Mungkin klien ni dah go bankrupt, let's say for example. Ataupun mungkin pembekal yang kita ada ni dah bankrupt sebelum ni. So what if scenario itu. Jadi kita kena tengok yang itu dulu sebelum kita tengok kepada cash flow. Sebab di luar sana ramai YSA mengatakan kita duit ni mampu bertahan 2 bulan saja, sebulan saja, 3 bulan. Kalau tak ada duit ni habis. Sebenarnya yang kita perlu tengok adalah the nature. You have to visit back your business nature. Kena tengok balik the BMC, the circle business. Adakah bisnes kita mampu tak untuk melawan arus yang deras untuk 6 bulan lagi, ataupun sehingga vaksin COVID ini ditemui. Sebab norma baru ini memerlukan different ball game altogether. Jadi bila kita dah buat unjuran tersebut, maka kita dapat tahu. Kita dapat tahu dalam BMC ni, dalam kolom BMC ni apa masalah utama kita. Walaupun kita mendapat pembiayaan cash reserve, suntikan baik dari bank, baik daripada ahli keluarga, kawan-kawan ataupun rakan kongsi baru yang baru masuk, dengan injection tersebut sebenarnya kita dah tahu deep down that business kita ni tak mampu nak sustain. Tak mampu nak sustain. Itu maksudnya di situ. Jadi BMC ni kita kena tengok sama ada dia masih relevan, perniagaan kita masih relevan, tapi ada area yang kita perlu ubah, ada area division, functional area yang kita perlu buang, yang perlu tambah baik. Itu di antara contoh maksud BMC di sini. Let's go to the next. Dalam saya terganggu sedikit sini. Yang ketiga adalah kita disarankan untuk mula menyemak kesihatan kewangan anda. Macam mana nak semak ni kan bukannya doktor. Saya pun tak ada contoh lah, saya tak ada pengalaman ni. Bab kewangan macam mana saya nak kira dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam konteks SME yang punya sedikit setup yang berstruktur, ada staff yang dalam 20 orang, 30 orang,
Kecuali anda berniaga bersendirian, anda seorang dia, dan tak ada masalah sangat. Dan tak ada masalah. Tetapi kalau anda punya sedikit struktur dalam organisasi anda, ada staf 10 orang, 20, 30 dan sebagainya, maka perlu lakukan financial health check, what we call it here. Okay, dan dalam konteks financial health check ni, banyak elemen-elemen yang perlu dilihat kat sini dalam ni. Banyak elemen yang perlu dilihat dalam ini. Komponen kewangan itu sendiri, komponen kos itu sendiri, komponen untung rugi itu sendiri, komponen laporan kewangan itu sendiri. Dan dalam konteks yang ketiga ini, anda mungkin memerlukan sekiranya syarikat anda ni mempunyai size yang tertentu. Contoh seperti yang saya masukkan tadi, you have like 20, 30 staff or 40 staff, you might need an expert's view on this to go through the financial health check, especially getting boleh dapatkan khidmat nasihat daripada business counselors ataupun accountant yang berdekatan dengan kawasan-kawasan anda. Saya believe banyak firma-firma yang berdekatan dengan kawasan anda. Okay, boleh minta untuk mereka lihat positioning sebenar. Dan sebab kita tahu contohnya dengan SRF, Special Relief Fund yang ada, yang dilancarkan oleh kerajaan, banyak juga di kalangan PKS dan SME tercicir oleh sebab kerana tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh pihak bank, khususnya yang paling utama adalah the financial reporting, the management accounts ataupun the audited accounts. Sebab lazim sangat, biasalah SME, PKS, kalau boleh nak report tu kewangan ataupun laporan kewangan, account dan sebagainya, ataupun documentation ini lazimnya diambil mudah. Jadi bila berlaku keadaan yang sedemikian, kita menghadapi masalah untuk mohon bantuan kewangan. Sebab bayangkanlah kita tak kenal sesiapa, ataupun kita ni orang miskin datang ke rumah kita nak minta bantuan. Okey, kalau dia datang just ketuk pintu minta bantuan, mungkin kita boleh bagi RM2, RM3, RM5, RM10 ataupun bagi beras dan sebagainya atas dasar ihsan, kesian. Tapi kalau beliau nak minta RM500, RM1,000, mesti kita perlukan sesuatu yang health check, kita perlukan sesuatu senarai semak kan. Betul kan ni? Kenapa dia kata kenapa nak minta? Kat mana kamu duduk? Siapa ahli keluarga kamu? Apa cagaran kamu? Jadi sebagai kita logik, sebagai individu, kita nak kenal seseorang. Kita perlu kenal seseorang tersebut, kenal dalam konteks bukan kenal secara peribadi, kenal dalam konteks kapasiti beliau sebelum kita membantu beliau secara holistik, secara menyeluruh dalam konteks ini. So sama juga dalam konteks financial health check pun sama juga. Jadi financial health check is a needful things to do, especially SME who has a sizable SME yang ada size 20, 30, staff 50 ataupun 100 staff dan ke atas. Financial health check sangat-sangat diperlukan. Kecuali ada setengah SME dia mampu lakukan analisa tersendiri. Financial health check dia mampu membuat ratio test tersendiri. Dia mampu buat debt aging tersendiri. Okay? Kerana dia mampu ada kaki tangan accountant yang bertauliah contoh dalam entiti masing-masing. Tetapi sebaliknya kalau SME itu bentuk PKS, seorang sole proprietor apa semua, selalunya mereka ni tak ada kepakaran. Sebab kita kena ingat di sini. Memang saya tadi pun baru lepas satu webinar dengan SME bangkit bersama dengan Tuan Haji Shah, pengerusi pengguna Islam Malaysia, Persatuan Negeri Islam Malaysia. Antara masalah utama yang paling utama adalah kat sini dalam konteks pembiayaan adalah documentation. Di antaranya itu adalah perkara yang paling utama sini. Itu kelemahan kita. Okey, jadi kita perlukan bantuan dengan reaching out bagi pakar-pakar yang ada kat luar sana, firma-firma dan sebagainya yang berdekatan dengan kawasan anda. Okey, itu pentingnya untuk menyemak kembali financial health check. Sebab kita nak tahu kedudukan kita ni, macam mana kedudukan kita, apa aset yang kita boleh guna, apa aset yang kita boleh lepaskan, apa aset yang kita tak perlu lepaskan, macam mana kita nak guna balik strategi ini yang ada. Yang ada macam saya cakap tadi, yang PKS yang kecil-kecil ni selalunya tak ada masalah sangat sebab dia agak straightforward, dia boleh tahu dah kedudukan dia macam mana. Okay?
Untuk yang ada saiz 20-30 staff mungkin memerlukan sedikit bantuan. Okay. Let's move to the next. Okay. Dalam konteks health check ni sebagainya ni, kita boleh juga lakukan, saya tunjukkan satu analisa yang mudah saja yang saya nak share. SME, PKS boleh mula lakukan juga dalam konteks sebahagian pecahan daripada financial health check tadi, boleh lakukan sedikit operational health check. So, operational health check ini boleh lakukan dalam bentukan SWOT analysis, ya, analisa SWOT, kelebihan, SWOT strength, kelebihan, kelemahan kita, opportunity, apa peluang sampingan yang kita ada, dan threat apa ancaman yang perniagaan kita ada. Okay, saya kongsikan dalam konteks contohnya lazimnya PKS ataupun SME yang kecil ini mereka mudah untuk berubah, mudah untuk tutup buka lah, senang cerita, mudah untuk bertukar bisnes. Tetapi bila dalam konteks SME dah dalam konteks yang dah ada saiz tertentu, tentu ada 10, 15, 20, 30 staff, ini memerlukan kadang-kadang pertimbangan yang serius, pertimbangan yang detail, analisa yang detail. Dalam konteks keadaan sekarang ni, kadang-kadang kita mungkin tidak punya masa untuk membuat. Kita perlu buat decision yang cepat. Kita tak punya masa yang lama untuk consider, untuk buat sesuatu keputusan dalam konteks krisis, unprecedented krisis ini. Keputusan mesti dilakukan dengan cepat. Okay, of course dengan tepat lah. Okay, analisa mesti dilakukan current dengan terkini. Okay, semoga kenapa? Sebab business decision is very important to ensure that the sustainability of the business. Okay, perniagaan ini masih boleh diteruskan. Itu yang paling penting. Okay, tapi kalau worst case scenario dalam konteks PKS individu ni, dia boleh tinggalkan kelongsong tersebut. Contoh satu company we have in one of our fraternity ni, an architect company. Okay, the young person, the young chap of architect in architect firm, they change the business, they maintain the license of architect license, tapi dalam konteks 1-2 bulan ni dia buat design. Okay, dia buat design, maknanya he is good in designing, dia buat digital marketing, of course dengan saya. Jadi walaupun dia berlainan dengan nature of business, tapi dia make use of dia punya skill and expertise itu untuk leverage, because of untuk business survival. Tak boleh tunggu, kita tak boleh tunggu tumbuh je tak boleh. So opportunities ni tak semestinya dalam konteks di mana tempat yang kita ada ataupun berkaitan dengan nature of business kita saja. Opportunity ni luas. Saya tak nak cerita pasal threat, sebab threat ni kita baca hari-hari, kita dengar. Weakness anda tahu sendiri. So opportunity ni, jadi opportunity sekarang digital, online, things, to explore new things, banyak benda yang boleh buat sebenarnya. Banyak benda yang boleh buat. Cuma the resistance level, adakah kita nak berubah, nak ambil step yang besar, nak duduk fikir betul-betul, cari jalan, and because that's part of the entrepreneurs punya blood, orang kata itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri usahawan sendiri. Saya dah mengalami 2 kali krisis yang besar. Tahun ini merupakan tahun 14 saya dalam konteks dalam consulting, maknanya saya juga seorang manager. Saya juga seorang bisnes, okay, dalam konteks itu. Dan sebagai pengurusi kepada SMP, kita ada 2,000, hampir 3,000 members firm. Maknanya 3,000 members firm. Kalau dikali dengan ahli, maknanya kita ada hampir 40 ke 50,000 ahli kaki tangan dalam persatuan itu sendiri, dalam persatuan itu sendiri. Jadi maknanya sini, apa lagi yang kita ada kecuali hope. We need to have hope, we need to do hard work, we need to do research, we need to do more reading. And we must take action definitely. Okay, apa yang saya cuba bawa ke sini adalah bukan sahaja cash flow ini penentu segala kejayaan. Cash flow bukan sahaja penentu kejayaan. Kita takut nanti sebenarnya 2 tahun lepas lagi kita dah teruk bisnes kita. Bila jadi COVID ni jadi catalyst untuk jadi lebih teruk. Maknanya kita tahu bila kita ambil cash flow, lepas COVID ni pun bisnes kita tak akan flourish. Sebab mungkin ada sesuatu yang tak kena, bukan di cash flow itu sendiri, tetapi dalam elemen PMC tadi yang saya sebutkan awal-awal tadi, elemennya mungkin ada dalam tu. Ataupun elemen paling utama yang susah orang nak terima, termasuk saya,
ketika saya di India dan menggunakan model sama oleh Harvard adalah faktor peniaga itu sendiri. Faktor sikap saya ni sendiri sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah faktor saya itu sendiri. Semasa things are good, saya tak buat apa yang sepatutnya saya buat. Contoh, saya tidak sisihkan modal saya. Saya tidak simpan reserve secukupnya. Contoh di antaranya. Okay, let's move to the next. Okay, dan keempat ni kita kena buat unjuran. Kena buat, orang kata unjuran ni maknanya forecast. Budget forecast ataupun cash flow forecast. Selalunya ini antara benda yang ramai orang terus buat. Dia tengok dalam bank account dia terus bagi berapa bulan, boleh tahan berapa bulan. Dia dah boleh tahu. Okey, itu nak tahu sustainability, kemampuan kita boleh hidup berapa lama, sebulan 2 bulan. Unjuran bermaksud kita nak unjuk ni, sekarang kena ubah dah semua model, kena ubah dah target-target lama. Sebab things is not are no longer the same. Okay, life is no longer as usual, and business takes another ball game, another strategy required. Produk yang kita ada sebelum ni mungkin tak lagi relevan ataupun tak lagi selaku dulu. Supplier agent yang kita ada ni mungkin dah buat kerja lain. Okay? Customer yang kita ada ni mungkin dah tak nak beli daripada kita sebab dia pun. Jadi it needs a revamp, total revamp on the unjuran itu sendiri. Dan unjuran ni perlu dilakukan bukan saja setakat bulan Disember. Saya terpaksa jujur kat sini sebab WHO sendiri cakap pun yang there's no way that the vaccine be available in the next 12 months. Unlikely. Susah. Jadi kita dah tahu norma hidup kita untuk 12 atau 18 bulan akan datang ni akan mengalami satu perubahan yang totally different, yang amat berlainan sekali. Jadi unjuran ini tidak boleh buat untuk 3 bulan saja. Tak boleh buat untuk 6 bulan saja. Jadi saya tidak sebullish itu. Jadi unjuran pada saya dalam konteks peribadi, pandangan peribadi, ia perlu dilakukan sekurang-kurangnya untuk 12 bulan akan datang. Jadi pemilik syarikat ni kena cari jalan, pecah bendungan, brainstorm, duduk dia fikir, dia pecah kepala, pecah kepala memikirkan. Sebab itu antara karakter peniaga ni sendiri, as an entrepreneur, as a business person, macam mana nak cari, macam mana nak keluarkan daripada masalah sekarang, macam mana nak cari jalan seperti mana anda mula berniaga dulu, anda jumpa potensi, sebab tu anda berniaga. So macam mana anda nak buatkan proses yang sama, proses yang sama untuk kekal relevan. Macam mana nak cari funding? Okey, contoh nak cari funding, nak minta kepada bank. Kita tengok balik, niaga memang dah lama 5 tahun. Tapi selama 5 tahun ni, kita punya profit and loss, management account, kita minta buat rugi, kita rugikan dia. Contohlah, bukan rugi kat sini yang kalau sana. So kita rugikan dia. Jadi kita dah tahu, bila jadi macam sekarang, kita dah tak boleh buat apa dah. Report tu dah keluar kan, kita dah tunjuk kerugian. Apa yang kita lakukan adalah kita gunakan cash position yang kita ada, kita kena pergi kepada contoh venture capitalist, they call it venture capital. Kena pergi kepada masyarakat luar, kena cari orang yang percaya kepada anda, kena negotiate, berunding dengan supplier anda, klien anda untuk bagikan kredit term, panjangkan kredit term, discuss for something that win-win. Jadi ini adalah test yang paling besar dalam konteks ini. Dalam konteks krisis adalah ujian yang paling besar kepada peniaga-peniaga. Jadi unjuran ini juga perlu realistik. Okey, saya tak nak contoh kita terlalu optimistik mengharapkan sesuatu yang meletakkan target yang tinggi. Kita buat unjuran 3 bulan saja. Kita anjurkan lepas ni kita dah boleh buat bisnes macam biasa. So jadi lebih baik kita bersikap tidak optimistik secara bullish. Unjurkan sekurang-kurangnya untuk 12 bulan akan datang. Jadi kita boleh, orang kata ikat pinggang, boleh ikat perut dan letakkan nyusun strategi yang sepatutnya untuk kekal relevan dalam konteks itu. Okay. Ini adalah on the projection. Okay, saya suka kalau ada orang bertanyakan terus soalan-soalan dalam selain semasa kita tengah run the session ataupun masuk soalan. Jadi problem ataupun apa saja yang ada dalam minda anda ni kita boleh tackle secara Anda nak tanya boleh? Ya. Saya dari mengajar on tourism. Tapi Okay. sekarang COVID-19 memang impact yang besar lah kepada
industri pelancongan. Ya, betul. So it affected to our student lah yang membuat internship. Ramai yang telah diberhentikan due to business out of business because there's no tourist to come and visit Malaysia. So what do you think as a finance punya consultant kan? Do you think tourism will get back to the right track within 3 years time? Okay, terima kasih Puan. Okay, for the question. Saya baru sebenarnya one of our team members baru semalam selepas buat meeting, saya jumpa dengan beliau. Beliau senior manager in one of the, I think quite a reputable tourism company lah. Buat inbound and outbound, dia buat thousands of the tourist lah, bawa keluar negara dan sebagainya. So apa yang saya buat adalah sebab semalam tu saya jumpa dia, saya beli tak nanas. Tak nanas tu sebenarnya dalam solidarity untuk support. Okay. So memanglah syarikat dia tutup operasi untuk seketika selama 2 bulan. But the husband is in airlines as a pilot. Husband juga dah 2 bulan lebih dekat rumah. Beliau juga dah 2 bulan lebih dekat rumah. So saya ambil kesempatan untuk berbincang juga dengan beliau. The projection is not later than at least 12 months. Itu yang disuara yang utarakan oleh beliau dalam konteks industri. Tetapi apa yang saya kagum adalah she take very fast, quick decision untuk do something else in between. I have to be realistic here, especially kalau tourism industry, Puan atau doktor, you know better actually. And sebab kalau kita kerajaan mengambil keputusan untuk kekankan PKPB bersyarat dan the new normal will be to restrict the tourists to put the stringent. So I think no one will go out. Saya semalam berada di MOF libat urus bersama YB MOF Tengku Zafrul mewakili MIA. I was in the meeting. Jadi data statistik yang keluar adalah ini selain daripada tourism, saya ambil secara umum. Statistik yang keluar adalah it worries also dalam konteks regulators ataupun kerajaan di sini. Bila PKPB dibuka, di antara tujuan utama adalah to stimulate the economy as well. So kita faham dalam the health pandemic, kita nak jaga juga dalam konteks ekonomi. Economic pain ni sebenarnya it give a greater pain sebab kita tahu we have to live with the COVID, we have to live with the new normal. There are stringent adhere regulation and rules need to be adhere to. Tetapi dalam konteks sama, ekonomi has to jump start. Bila PKPB dilakukan dan sebahagian daripada malls, kedai-kedai dibenarkan untuk buka, kebanyakan laporan yang diterima oleh statistik yang diterima adalah the turnout from the people are very poor. Maknanya di sini the consumption trend, people are in I would say, how do I say, there are fear element there. Maknanya sebelum kata buka lah ekonomi. Bila dia buka, orang tak keluar. Maksudnya, jadi maksudnya sini, that is another contraction of the consumption because of the fear element. Jadi those are the things that's why the jump start of economy has to start early so that it can bridge the momentum untuk jump start. People rasa untuk dapatkan the confidence tadi itu, it will comes naturally and gradually. Jadi if you say that just now yang Puan mention about 3 years tu, that is quite reasonable to get back to the orang kata a reasonable level lah, but not a bullish level yet for the next 3 years. I hope I'm answering your concern here, Puan. Ada soalan lagi ke? Okey, saya ada soalan. Okay. Saya Dr. Zaliha juga. Saya mengajar dulu subjek internationalism dengan strategic management. So saya nak tanya berkaitan
apa cadangan Encik Faizal mengenai prospek pelajar-pelajar kami yang katakan grad bulan 12 ni lah katakan. So macam mana prospek pekerjaan diorang ni? So apa cadangan Encik Faizal? Skill apa yang diorang perlu ada dalam keadaan sekarang untuk mendapat pekerjaan? Okay, soalan yang sangat valid sekarang. We know that the employability and unemployment is a big issue, and unemployability is one of the main national agenda since last year lagi. Since last year, saya pun terlibat dalam konteks ini dengan Pulau Khazanah dalam program. Okay, libat urus yang saya terlibat satu dalam konteks simposium yang mana dalam salah satu sesi yang facilitated by Datuk Nur Hamidah of the CIMB Bank, Chief People Officer. Saya ada share dengan Dr. Nizam. The cross-functional and skill are very much sought after sekarang. Maknanya graduan ni tidak boleh limit. Contoh, in the bank, in CIMB, saya ambil contoh sebab I want to quote Datuk Nur Hamidah punya statement. Even in CIMB Bank, in the banking industry, they employ engineering students. So maksudnya, jadi sekarang dalam konteks moving forward, it is about the people itself. It is about the quality of the graduates. That determine the employability. Jadi of course dalam konteks student ni, pelajar kena terbuka and acquire as many skills as possible on top of what you are doing. Skills, the soft skill, presentation skill, the technical skills that yang you can do, you can add value to yourself. Itu satu. Keduanya, the moving forward is actually bukan moving forward. It's already been advocate strongly in some of the nation that is about no longer about the salary. Maksudnya sini bukan bercerita pasal gaji, mereka bercerita pasal earning. So when talk about earning, they talk about the gig economy. When they talk about the gig economy, they talk about the young people, the needs of the young people who need to have multiple stream of income, especially the young ones. Sebelum they get their footing to stabilize. Okay, in the beginning, they need to have a multiple stream of income by doing the gig economy. Okay, dalam konteks kerajaan pula, because kebetulan dengan MITI pun saya terlibat juga last month 2 kali kita terlibat. It is right up to the announcement made by the ministry. Okay, and then with the MOF also, some of the professional fraternity, they raise the concern of how to assist the graduates dalam konteks untuk supply dalam industri tertentu. The proposal that goes is actually kita tak tahu lah selama will it be taken by the government or not? Sebab ada tekanan dan limitation juga by the government, especially on the MOF dan sebagainya. Macam mana untuk serapkan tahu student ini menyediakan satu program menyeluruh dalam konteks internship tu secara menyeluruh, secara larger scale, and it is funded by the government, co-funded by government and the employer itself. So maknanya kalau kita tengok model itu seolah-olah macam model internship ataupun model slim dan sebagainya, tapi dia terlibat dalam konteks lebih besar. So the intention is actually to get students into the employment while assisting the SME. Itu dalam konteks kerajaan lah. Tapi dalam konteks individu, student must take the challenge, must improve themselves. Saya suka katakan get the whatever skills that you need, data management skills, digitalization skills, digital skills, communication skill, and whatever skills that needful, dan apa yang diperlukan. Saya dulu pun grade masa 98 juga, Asian financial crisis, even though it might not be as severe as this, tetapi things are bad also at that time. But we managed to secure because of the masalah lagi kita apply the skill. You need to challenge yourself and make yourself different from others. There's no other way in this challenging period other than to challenge yourself, upgrade yourself, and be different. There's no other things actually. The rest is the helps from the university dan kerajaan lah. Tapi with the numbers, our hands are tight actually. University hands, state hands, federal hands, terikat.
Itu saya kata. Hope I'm answering you. Thank you, Cik Faizal. Okay, betul. Any question? Okay. Kalau macam tu kita, feel free to just interject and interact if you have any concern here, so that we make it more interactive. Okay. The next one I'm going to share is on. Okay. The next point is yes. Have to take action. SME kena tindak sekarang untuk tingkatkan aliran tunai. Walaupun ada di kalangan SME baru dapat, saya tahu the second phase of the wang relief daripada EPF melalui SOCSO, wang SOCSO melalui EPF itu baru saja jelas dalam minggu ni ataupun minggu lepas, hampir kepada semua majikan yang minta lah ya, untuk staff, subsidi staff lah. Okay, jadi apa yang ataupun baru saja majikan, katalah anda di antara majikan atau SME yang baru saja dapat bantuan SRF, Special Relief Fund, ataupun baru dapat daripada prihatin daripada yang 0% daripada BSN. Okay, jadi kalau kita tengok sini, mungkin anda di antara yang rasa macam lega sikit lah. Okay, dah ada duang ni, boleh sustain 3 bulan ataupun 6 bulan lagi. Jadi saranan saya adalah don't be complacent. Okay, if you already have that aid assistance, it's time to re-strategize, brainstorm, duduk betul-betul, do the necessary, okay, revise all the strategy, go back to visit your BMC tadi, whatever yang perlu simpan, yang tak perlu simpan, aset dan sebagainya, whatever this you need to liquidate, you liquidate. Whatever things that no longer necessary, then you just need to take action and then start to tingkatkan aliran tunai, sama ada to bring more business, to minimize the spending, to cut the spending, ataupun to get more partners to come in, which is we call it co-collaborate and coexist. Get more partners to come in, bring more funds to come in, ataupun bring more investors to come in, route more people to come in, so that at least you can, kita boleh lalu, kita boleh lepasi ombak yang besar untuk for the next, katalah 12 months, for the next 12 months, at least mungkin selepas 12 bulan lagi, ada lagi ombak tapi tak sebesar ombak sekarang yang bakal menghadapi terkujuk. Apa yang paling serius kat sini adalah when the relaxation of the moratorium in the next few months, katalah lebih kurang 4-5 bulan lagi, moratorium ni akan tamat. Jadi ramai loaners akan mula perlu bayar balik rumah kereta masing-masing. Imagine if one of them is our friends atau family members that being laid off by the SME majikan, macam mana dia nak bayar kereta dan rumah? That is another the economic distress yang kita tengok. Sebab tu saya sebut tadi, I am not bullish. Dan projection, forecast projection ataupun penyediaan aliran tunai bukan untuk 6 bulan, it has to go up to 12 months. Sebab kita belum dites lagi. Kita nak tengok lagi apakah impact sebenar dalam konteks bila moratorium ini come out. And then engagement with the rightful ministries, regulatory authorized body pun sama. The concern is more on this, sama ada as to how they are suggestions that to extend the moratorium, but more on the very niche target market lah. Wallah alam ini belum dijelaskan. Jadi those are the things that bila kita melihat data-data ini, these are the real things yang berlaku. Jadi entrepreneur yang mana tidak terkesan sebab dah dapat bantuan ke, dapat sebagainya ni, jangan komplain, jangan selesa. Okay, jangan selesa. Yang tak dapat bantuan kena take action. Yang ada reserve 2-3 bulan lagi dan mengharapkan doa PKP ni dibuka 19 pun jangan selesa, sebab walaupun dibuka belum tentu business as usual. Okay, mungkin pembekal kita dah tak boleh bekalkan pada kos yang biasa dia bekalkan. Kita pun tengok sebenarnya off late ni cost is relatively high, sebab operation jadi lagging, operation jadi lagging, proses jadi panjang because of the adherence to the safety rules tadi lah. Satu masa berapa orang saja boleh buat, berapa orang je boleh masuk line, barang pun berapa orang saja. Jadi it limits the movements, the process, the efficiency level. But that's the how
That's how it goes as of now. Okay, dalam konteks itu. Right? Itu yang kelima. If there's a question on this, we take it one by one. Ada? Okay, let's go to the next. Okay, and then senaraikan plan contingency. Okay, you have to list down your contingency plan. Okay, kelemahan kita adalah banyakkan benda kita tidak dokumen. Apa yang saya senaraikan kat sini adalah ini adalah senarai-senarai yang kita perlu dokumenkan, kita kena list down. Okay, kelemahan SME antaranya dokumen-dokumen asas seperti resit, perlembagaan dan sebagainya. Dokumen-dokumen asas pun kita tak simpan. Okay, apatah lagi dokumen-dokumen berbentuk pelan perniagaan, the PMC tadi, kekuatan kita tadi, contingency plan tadi. Kita jarang sangat kita buat. Okay, pada saya adalah walaupun kita tak pernah buat, tak biasa buat, mungkin ini adalah salah satu masa yang terbaik untuk kita buat. Senaraikan contingency plan ni, tidak perlu buat secara kompleks. Okay, cuma kita senaraikan what if scenario. Apa tindakan kita kalau loan yang kita minta ni tak lulus? Apa tindakan kita kalau wang kita ni yang boleh bertahan 3 bulan lagi, produk kita tak boleh jual? Okay, apa yang perlu kita buat? Adakah kita nak tunggu sampai bulan ketiga duit habis baru kita nak buat take action untuk contingency plan ni? Oh, kita dah mulakan sekarang. Okay? Atau kita dah mulakan sekarang. Jadi those ada senarai-senarai dan salah satu the checklist and thoughts in mind that SME perlu ada dalam fikiran mereka, dalam perancangan mereka. Ini salah satu benda contingency ni kena ada. Okay, the what if scenario and the worst case scenario. Kalau tak jadi, alhamdulillah. Maknanya kalau tak jadi perkara yang lebih pun, alhamdulillah. Tapi kalau jika terjadi, kita lebih bersedia. Okay, kita lebih bersedia. Okay, that is on the contingency planning. Okay, question on this? Ada soalan ke? Okay. Okay, yang ketujuh adalah ini the magic piece and magic formula. Okay, orang berniaga ni memang sepatutnya kena, bukan dia pandai bercakap tu maksudnya bukan pandai good in communication skill, tapi art of communication dia tu bagus. Jadi masa ni lah kena berhubung dengan siapa? Berhubung dengan pembekal kita, berhubung dengan pelanggan kita. Jangan lupa berhubung dengan pelanggan. Mungkin dalam PKP ni dia pelanggan tetap kita, dalam PKP kita pun masing-masing kelang kabut, masing-masing dalam keadaan tertekan, kita lupa untuk berhubung. Sebab kalau kita berhubung dengan pelanggan-pelanggan kita, dia akan tahu, okay, dalam keadaan challenging period, dalam keadaan yang mencabar ni pun, okay, kita reach out to our clients, tanya khabar. So definitely right after the PKPB ataupun the full uplift later, the first person yang dia ingat dalam konteks perniagaan anda adalah anda. Definitely you've already win the marketing strategy. It is not about masa ni asyik nak jual aja. Tak boleh. Berhubung. Show some empathy tadi, concern kita pada clients kita, berhubung. Jadi berbincang dengan supplier, bincang credit term kemungkinan, bincang dengan owner, bincang dengan tuan landlord, okay, bincang untuk dapatkan moratorium, untuk dapatkan diskaun, untuk nak bincang bermacam-macam bentuk perbincangan. Perlukan lakukan perbincangan. Jangan berunding untuk ambil, untuk dapatkan diskaun, okay, untuk dapatkan the best price. Sebenarnya diskaun ni bukan kita nak ambil peluang pun. Kita tahu dah business is no longer as per usual. Kalau anda dalam konteks, contohlah anda kontraktor kecil-kecilan di kawasan anda yang buat dapur, yang buat renovate rumah, renovate dapur-dapur. Kalau sebelum ni dapur-dapur suri rumah, okay, dapat bonus ke, dapat gaji ke, dapat wang pencen sekali buat upgrade dapur 30-40 ribu, 50 ribu, mungkin anda akan what you going to face now is actually untuk moving forward, okay, kesukaran untuk dapatkan pelanggan ni. Sebab nak buat dapur ni orang boleh tunggu. Nak buat dapur ni orang boleh tunggu. Sebab dia bukan sesuatu yang essential. Kalau satu yang keperluan lebih kepada kehendak. Jadi penting. Jadi kita nak cakap sini yang pentingnya kat sini, kita bila kurangnya customer kita, sales kita akan kurang, cost kita tetap sama dari segi fixed overhead. Jadi untuk mengekalkan kos ni, kita perlu bincang dengan pembekal, boleh bagi kredit term yang panjang,
Saya dengan tuan ke, dengan token ni dah 3 tahun, 5 tahun berniaga. Okay? Jadi jangan sampai berunding ni, jangan sampai kita nak ada projek 3 bulan lagi baru kita nak berunding. Berunding ni berunding sekarang. Okay? Ada masa berhubung berunding. Cakap dia, kalau saya ada projek macam ni, okay. We are having some difficulty, tengah susah ni, berniaga ni sikit ni. Tapi dia dah tahu reputation, minta. Jadi perundingan, berhubung, berbincang, berunding is very important. Okay, you need to keep that discussion going. So imagine that we have our firms, we have nearing 1,000 clients. We get in touch by WhatsApp dan sebagainya from the first day of PKP. Dengan pasukan yang kita ada, we have nearing 100 team as a consultant. Yeah, on the third day of MCE, kita mula dah go over Zoom, kita bincang, sembang topik-topik kosong. Kita nak lose and bring down the tension with our people. Okay, jadi berhubung, get connected, engage, and discussion is very important. Jangan tunggu sampai dia dah tak percaya dalam konteks apa. Dalam konteks maklumat lain ni banyak masuk dah. Maklumat lain yang banyak masuk. Maklumat apa? Maklumat kata bisnes ni teruk, nanti bagi kreditor orang tak akan bayar ni. Mungkin possibility of that information tu dia masuk melekat dengan dalam kepala dia ni. Jadi bila kita berhubung di awal lagi, mungkin kita dapat kekang that information tu. Kita dapat kekang, okey, memang ini situasinya, tapi kalau berniaga dengan contoh dengan Faisal ni, saya percaya. Sebab apa? Sebab ada engagement awal. Dan berterusan. Itu maksudnya saya tadi. This is not a skill. This is the art, seni dia. Sebab tu ini saya rasa SME, PKS ni perlu cakna dalam konteks ini. Perlu realize in this, the essential of this. It is not business. It's no longer rigid and strict by the book saja. It's never that. Okay, question on this. Setakat poin ke-7 kita ni. Kalau ada soalan, boleh post terus. Kita boleh buat make it like more interactive. Jadi isu ni pun masih relevan lagi. Saya ada satu soalan. Bila SME telah buka perniagaannya, masing-masing mengamalkan social distancing. Tapi jika dilihat social distancing mereka berbeza-beza. Ada yang kena guna apps sebelum nak masuk ke kedai. Inform maklumat lah. Ambil temperature. Ada tempat lain pula tidak perlu menggunakan apps, cuma perlu tulis di kertas. Dan ada pula yang kata kena pakai topeng, penutup mulut sebelum masuk. Jadi benda-benda begini macam tidak ada standardized. Eventually dia akan buatkan pelanggan tu tak nak pergi ke tempat tu sebab kena ada yang berbeza-beza dia punya tu. Apa pandangan Tuan Haji Faizal? Terima kasih. Saya sedia maklum dengan perkara ini juga, sebab kita pun dalam libat urus kita, bila kita terlibat ada juga wakil daripada MITI dan MOH datang memberikan keterangan. This is unprecedented issue, sesuatu yang tak pernah berlaku. Norma-norma baru memang memerlukan adjustment baru. Okay? Memang saya tahulah, saya perasan notis yang kedai-kedai yang mungkin saya rasa it will take a bit while of time lah, perlukan sedikit masa untuk semua orang dapatkan pembekal untuk temperature reader, scanning reader. Bayangkan kalau kedai-kedai kat kampung macam mana nak buat scanning ni, ataupun the scanning reader dan sebagainya, ataupun abang-abang, kakak-kakak kat pasar malam yang biasa naik pasar malam, naik jalan. Jadi memang the control is a bit, kita tengok ada loopholes kat situ. Tapi kalau kita tengok dalam konteks positifnya, those are the things that people are getting used to it. Okay, dalam adjustment ni memang merencatkan. Kalau puan tanya, memang dia akan merencatkan. Sebab tadi saya sebutkan tadi kat cerita, puan, you raise up the good points, relevant points that menakutkan klien dan customer. Memang betul lah. Itu yang data yang kita ada pun. Sebenarnya, jadi customer ni walaupun dibenarkan beroperasi, sebenarnya memang dah dibenarkan operasi pun. Cuma tidak skala penuh. Dibuka sebahagian dan sebahagiannya mengikut keutamaan essential service tadi. Okay, customer bila dah hari-hari sepanjang 2-3 bulan ni memang akan ada sedikit kata skeptical dan takut, termasuk kita sendiri juga. Dia akan takut. Okay, saya rasa
I'm not in the position to answer on behalf of the authority. Cuma the way I look at it is it require a bit of more time for everyone to untuk apply the safety measures yang standardized dan sama sehingga ke angka umbi lah, sehingga ke ceruk mana sekalipun. Okay. Hope I'm answering you lah. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Okay, sama. I think Tuan Haji, boleh saya tanya satu soalan lagi? Last. Okay. Bila bisnes sekarang terpaksa tukar dia punya corak lah perniagaan dia. Maksudnya kalau dulu kita buat traditional, sekarang dia pergi ke media yang baru, online. Jadi ada tak salah satu macam tax deduction untuk mereka yang ke arah platform yang baru ni? Terima kasih Tuan Haji. Okay, you raise a very valid point, very valid point here that memang semalam pun di antara inisiatif yang kita minta kepada ministry adalah to give some leeways, tax leeways, incentive untuk all the digital platform, untuk all the bandwidth, first to increase the bandwidth, the range of bandwidth dan sebagainya, sebab new normal, people go online. Saya dan sebagainya hari-hari kita go online lah, orang kata. Jadi maknanya the traffic is very heavy. Client, customer pun bila lama-lama kita rasa selesa to go online. Jadi bila the usage, consumption of usage tinggi, technically the economy of scale kita akan jadi lebih cepat. Jadi itu yang kita minta juga kepada kerajaan untuk consider to give leeways, some tax intensive satu ataupun some subsidize kepada langganan-langganan online dan sebagainya, and then tax bracket kepada kepada peniaga-peniaga ini dalam konteks yang digital adoption yang tinggi. Tapi benda tu masih dalam peringkat kita baru mohon sebab it's something new. Kita baru mohon. Hopefully ada something lah kat situ from the government. Okay. I'm answering that. Okay. Yes. Thank you very much, Tuan Haji. Okay. Okay. Senarai ke-8 adalah ini something yang sebab kita bercerita berkenaan dengan sesuatu yang realist. Okay, this is I'm being realist. Maknanya saya bercakap berkenaan dengan sesuatu yang realistik. Okay, realistiknya adalah bila perniagaan mengalami masalah, someone has to go. Kita suka atau tidak. Okay. Cuma isu dia adalah siapa yang perlu pergi dulu. Okay. Kami terlibat pada 2015-16 dalam skala besar kepada one of the MNCs, multinational corporations, di mana business unit terpaksa membuang beribu-ribu kaki tangan. Okay. Of course, untuk melakukan proses the manpower audit, nak mengenal pasti itu mungkin memakan masa puluh juta dan masa yang lama. Mungkin sebulan nak kenal pasti semua. Dan makan masa berjuta-juta sebab scale kaki tangan yang besar dan masif. Okey, jadi syarikat mengambil kedekatan, syarikat ini mengambil pendekatan untuk go by random untuk memberhentikan pekerja mereka dengan memberikan insentif lah, definitely. Bila go by random ada masalah lain yang timbul, maknanya critical division ni ada critical division itu contohlah sampai tak boleh nak on the machine sebab orang yang those who are expertise who really solely menjaga mesin yang khas ni pun dibuang. Padahal orang yang kurang kritikalnya ada kat situ tapi dia tak boleh operate the machine sebab orang yang dah kritikal terpaksa dibuang. Sebab apa? Sebab proses itu tidak boleh dilakukan. Sebab skala yang besar, decision has to be made fast and instantly. That is why some of the decision might not be an accurate decision. Dalam konteks SME pun sama. Okay, peniaga yang ada 20-30 pekerja, saya pasti anda dah tahu siapa mereka.
kena pasti mana unit yang paling kritikal, paling memerlukan, paling membawa bisnes yang tinggi, ini yang paling penting untuk mereka letakkan. Dan jika perlu worst case scenario, saya tidak galakkan, bukan galak, tidak memberi saranan, tapi dalam worst case scenario, bila someone has to go, please, these people, this is what we did also, these people retain them dalam konteks, retain them bukan dalam konteks full time, tetapi sentiasa jemput mereka datang. Bila kita ada lebihan, bila ada lebih order, bila ada kerja-kerja luar, kita panggil dia. Sentiasa kita panggil dia balik. Dalam konteks itu. Jadi, they feel that bukannya dalam konteks majikan itu buang macam tu tak. Tak. Because this is decision has to make. Sebab the owner has to go last. Bila owner tu go last, maknanya bisnes sudah tutup. Langsung. Contoh dalam konteks ini. This is not ini adalah keputusan yang berat untuk setiap SME ataupun large MNCs. Keputusan berat. Ini dalam konteks ke-8 ni mula kena pasti. Mula kena pasti. Ada soalan kat sini? Kita go by pointers, jadi tak perlulah. Kan? Kalau tak ada, then I go to the next. Okay, please, kena turun padang SME. PKS ni, kalau PKS mungkin tak ada masalah sangat. Tapi SME ada 20, 30, 40, 50 pekerja, 100 pekerja. Hatta 300 pekerja pun masih di-consider as SME. Okay, the bosses, the directors and owners have to go turun padang untuk ambil tahu secara mikro. Apa yang dikatakan adalah, this is the time where you need to get your hands dirty, to get to know operationally. Okay, nak kena tengok, kena buat orang kata environmental scanning, nak to do operational scanning, nak kena lihat betul tak betul tak apa yang di-report, apa yang dilaporkan, unit ini terpaksa let go, unit ini terpaksa buat apa betul tak apakah itu yang berlaku. Kita kena turun padang and need to spend time, need to really dig down into it so that kita tak buat keputusan yang salah kat situ. Right? During the crisis, you have to go down and dig down and do the macro dalam konteks itu. Okay. And let's go to the last. Okay. This is the best lah. Kalau boleh sebolehnya, don't let your ball fall lah. Orang kata janganlah pecahkan bisnes anda. Okay, rancang, bersedia dan lakukan tindakan. Jangan jatuh bola anda ni. Maknanya kalau boleh-boleh kita tak nak, anda tutup bisnes. Okay, tak nak buang semua. Okay, kalau boleh rancang, buat persediaan dan kita buat tindakan susulan dan libatkan semua orang dalam syarikat. Bila pekerja ataupun tim rasa ada sense of belonging, they will contribute ideas. Okay, it's okay to be small. Jangan risau daripada besar jadi kecil. Okay, sebab anda bakal dari yang kecil ini sebenarnya bakal terbang lagi tinggi untuk 5-6 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dalam konteks curve of entrepreneurial curve, ini adalah sesuatu benda yang biasa. Okay? Kita bolehlah, orang kata nak sedih-sedih boleh. Kalau kawan-kawan kat sana ada yang in dire situation, tapi tidak guna merintih. Apa yang kita perlu adalah be strong and put up a strategy untuk move forward, untuk remain relevant. Things change, definitely things change. Okay? Digital is tomorrow. Tapi macam mana nak kita positionkan kita terus relevant dalam konteks digital ini, itu adalah isu yang totally different from what has been laid in the points here. Okay. Saya rasa itu daripada saya, kecuali kita boleh bukakan soalan. Cik Azwar. Kita buka untuk sesi soal jawab lah. Kalau ada soalan boleh on mic dan bertanya soalan. Saya nampak ada Coach Rizal situ. Coach Rizal ni one of the business coach also, rakan saya. Mungkin kita boleh minta pandangan dia 1-2 minit sebab dia semalam mewakili SCBC. Saya dalam SCBC juga. Beliau mewakili SCBC untuk hadir taklimat secara langsung DMT oleh KSU, Dato' KSU Kewangan. Mungkin Firza boleh share sikit apa intipati dia? Saya hadir yang meeting itu, di mana menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Nur Hisham, dia cakap
kebanyakan industri akan dibuka pada pertengahan bulan 6 ataupun hujung bulan 6 nanti. Okey, okey. Itu saja yang cakap ya, sebab dia tanya tentang bila lagi sebab industri apa learning and consulting ni kan. Kita perlu berjumpa dengan orang tapi dia cakap industri akan dibuka pada kebanyakannya pada pertengahan bulan 6 ataupun hujung bulan 6. Itu saja. Okey, maknanya statement ni keluar daripada mulut from the horse's mouth daripada mulut kuda sendiri je. Okey, terima kasih Coach Rizal. Okey. Alright, soalan lagi? Buka kalau ada soalan. Tak ada kot. Okey. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Faisal atas perkongsian yang sangat positif pada petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka berakhirlah sesi webinar Malay Industri UMT untuk hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah menyertai sesi kita pada petang ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada semua. Akhirnya, saya ingin mewakili pengarah Pusat Jaringan Industri Pusat Pembinaan Ilmu dan Jaringan Industri Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Belani dan seluruh warga Pusat Pembinaan Ilmu dan Jaringan Industri ingin mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijrah. Maaf zahir dan batin. Stay home and stay safe. Terima kasih semua. Alright, thank you. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Azwar lagi di situ? Azwar? Ya, ada. Okey, Azwar, kalau boleh email saya all the participant list kan, dengan dia punya email address. Jadi saya boleh minta tim saya emailkan ni kalau dia orang nak slide, kalau dia orang nak. Boleh.